Saudara-saudari sekalian, ini adalah bahagian akhir dalam modul kemahiran komunikasi dan sosial. Dalam modul ini kita akan melihat bagaimana penggunaan alat bantu mengajar atau dikenali juga sebagai alat pendengar dapat membantu kita dalam menyampaikan mesej ataupun maklumat kita dengan lebih tepat, lebih konkret. Misalnya dalam beberapa kajian yang dibuat di luar negara mendapati bahawa proses pembelajaran semakin bertambah baik, meningkat 200%. Satu kajian yang dibuat di Universiti Minnesota. Dan juga melihat bagaimana kemampuan pelajar untuk mengingat juga semakin baik, meningkat kepada 38%. Dan apabila digunakan alat pandang dengar, alat bantu mengajar ini untuk menceritakan ataupun untuk memberi penjelasan terhadap produk yang baru, masa yang digunakan itu dapat dikurangkan daripada 25% kepada 40% berkurangan. Begitu juga dengan kita melihat apabila promotor menggunakan alat pandang dengar ni untuk memperkenalkan produk-produk ya kepada pelanggan. Di University of Minnesota, satu kajian dijalankan menunjukkan pelanggan lebih ramai sanggup membayar lebih ya daripada harga asal apabila promotor, penceramah ataupun orang yang perkenalkan produk itu menggunakan alat pandang dengar. Ini menunjukkan apabila deria sentuh, deria dengar, dia lihat, dia rasa dan bau digunakan sepenuhnya, maka audiens ataupun peserta atau pelajar ataupun orang yang sedang kita berkomunikasi itu akan dapat memahami mesej kita atau maklumat itu dengan lebih jelas. Kita beralih kepada tip untuk menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi. Pertama, kita melihat ada beza di antara empati dengan simpati, iaitu kita mendengar sesuatu dengan lebih teliti, tetapi kita menunjukkan juga rasa timbang rasa kita lah, atau perasaan kesihan ke atas sesuatu, dan kita peka terhadap sesuatu yang berlaku. Misalnya bagaimana? Kalau ada seorang pelajar memberitahu kita, Tuan, saya mohon maaf tak dapat hadir ke kuliah 2-3 hari lepas kerana ibu saya meninggal minggu lalu. Lalu kalau kita sebagai seorang yang pensyarah yang mungkin kita simpati, kita akan mengatakan, baiklah, saya faham apa yang berlaku. Saya harap awak dapat datang ke kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Baik, di sini pensyarah berkenaan tidak menunjukkan empati tapi menunjukkan simpati. Kalau empati, kita boleh lihat dalam ayat-ayat seperti begini. Saya rasa terharu ataupun saya rasa sedih dengan berita yang awak baru sebut pada saya tadi. Bagi saya tak apa awak tak dapat datang kelas minggu lepas. Saya harap awak dapat bersabar dalam hal ni. Saya percaya ibu awak seorang yang baik, yang mulia, dan saya berdoa mudah-mudahan ibu awak akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang baik, yang soleh, dan semoga dia akan dimasukkan dalam syurga. Baik, itu adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat untuk menunjukkan betapa empatinya kita terhadap rakan atau kawan atau pelajar yang sedang kita berkomunikasi. Baik, jadi kita juga harus mencari tempat yang sesuai apabila kita berbicara dan elakkan daripada banyak gangguan supaya komunikasi itu menjadi lebih baik ataupun lebih berkesan. Apabila ada gangguan yang banyak, maka rakan kita ataupun orang yang sedang berkomunikasi dengan kita tidak dapat beri tumpuan dengan lebih baik dan lebih sempurna. Kita harus juga menunjukkan minat untuk mendengar. Jadi gesture ataupun posture kita, riak muka kita boleh menggambarkan yang kita ni minat. Jadi kalau mata kita terus melihat pada mata dia, wajah kita menunjukkan kita berminat untuk mendengar, maka kita akan menjadi seorang pendengar yang baik dan orang itu dapat bicara dengan baik. Dan kita haruslah menggalakkan rakan ataupun pelajar itu untuk terus bercakap tanpa kita menyampuk di tengah-tengah. Jika tidak perlu, haruslah cukup dengan kita mendengar saja dahulu sehinggalah habis apa yang ingin disampaikan. Kita juga harus fokus kepada rakan yang sedang berbicara, bukan pada diri kita atau pengalaman kita. Kalau kita ambil contoh tadi tentang pelajar yang ibunya meninggal, kalau kita fokus kepada kita ataupun hal-hal yang lain, kita akan katakan begini, ibu awak meninggal minggu lepas. Tak apalah, ibu orang lain pun meninggal, kawan-kawan awak dalam ni pun ada yang dah meninggal ibunya, dan mak saya pun dah meninggal 2-3 tahun yang lalu. Jadi menunjukkan kita tidak timbang rasa, tidak peka dan tidak empati, dan juga mungkin juga tidak simpati dalam hal yang begini.
Kita haruslah cuba meletakkan diri kita dalam diri orang itu atau rakan yang sedang kita bicara dan juga cuba fahami dan rasai apa yang orang itu rasai. Kemudian kita melihat komunikasi juga boleh berlaku secara elektronik. Ya, salah satunya ialah email. Di dalam email adalah lebih baik bagi kita untuk menggunakan bahasa yang formal. Apabila kita mengajar, menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar kita dan kita elakkan daripada menggunakan bahasa tidak formal kecuali hubungan kita dengan seseorang itu adalah hubungan peribadi, intim dan boleh kita gunakan bahasa yang tidak formal. Tapi apapun kita haruslah baca dan semak mesej sebelum kita hantar. Kerana kadang-kadang bila kita tidak baca ada tertinggal perkataan ataupun ada ejaan yang salah, maka ini boleh menimbulkan prasangka ataupun andaian yang tidak baik ataupun salah tafsir ya terhadap mesej yang kita sampaikan. Elok juga kalau kita dapat simpan mesej-mesej ataupun maklumat yang telah dihantar keluar dan juga yang masuk untuk tempoh masa tertentu dan mungkin boleh digunakan untuk rujukan pada masa yang akan datang. Kita juga harus mahir menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada dalam email itu. Misalnya, beza di antara reply all dengan reply, iaitu R besar dan R kecil. Kita harus tahu bagaimana untuk forward email, carbon copy ataupun blind carbon copy. Ataupun kita attach kepilkan file ataupun maklumat tambahan melalui email. Memahami kemudahan-kemudahan ini dan tahu menggunakan cukup penting dapat menjimatkan masa dan juga hal-hal yang lain. Baik. Seterusnya kita pindah kepada kita harus kalau dapat gunakan akaun email yang berbeza untuk tujuan pengajaran ada satu email, urusan pentadbiran kerja ada satu email. Mungkin kita boleh gunakan nama email universiti ya untuk tujuan pentadbiran. Untuk peribadi mungkin kita gunakan email yang berbeza. Forum juga mungkin berbeza. Kesemuanya penting kerana apa? Apabila kita menggunakan satu email untuk menerima semua email dari semua manusia, dari semua sudut, dari semua tempat, maka logokkan email di dalam kotak kita menjadikan kita susah untuk menyisihkan yang mana lebih penting, yang mana kurang penting, yang mana mesti jawab dulu, yang mana boleh ditangguhkan. Jadi kalau kita boleh bahagi-bahagikan email mengikut kategori-kategori ini, dia dapat menjimatkan masa kita juga. Jadi kelebihan menggunakan email ni dia segera, mudah disimpan dan dapat menjimatkan belanja. Manakala kelemahan dia atau kesukaran dalam menggunakan email ni apabila internet line tidak berfungsi dengan baik atau server yang ada di universiti tidak berfungsi dengan baik dan kadang-kadang ada virus yang datang bersama dengan email itu. Kita melihat juga komunikasi elektronik, handphone. Kata-kata hari ini ramai orang ada handphone. Kadang-kadang handphone lebih banyak daripada TV di rumah. Ya, handphone boleh digunakan untuk berbincang, untuk pengumuman ataupun boleh juga kita hantar SMS melalui handphone. Dan setengah handphone hari ini sudah ada kemudahan internet dan mereka boleh menghantar email melalui handphone. Tidak perlu bergantung kepada komputer ataupun internet lain di dalam pejabat. Apapun kita harus baca dan semak mesej sebelum kita hantar dan setengah orang mungkin ingin menyimpan mesej-mesej yang ada dalam handphone tu kerana boleh digunakan untuk rujukan pada masa akan datang. Tapi kalau terlalu banyak mungkin elok dipindahkan dalam media lain seperti komputer atau dalam CD. Yang baiknya penyampaian maklumat tu segera. Yang kurangnya ataupun lemahnya ialah kita tak dapat simpan banyak dan boleh jadi kita terpaksa menambah wang pembelanjaan menggunakan handphone sama ada hantar SMS ataupun menelpon pelajar ataupun berbual dengan orang. Jadi universiti tidak mempunyai peruntukan tambahan bagi membayar handphone, kos handphone atau bil handphone kepada pesyarah. Kita beralih kepada komunikasi tulisan. Kalau tadi ada komunikasi elektronik, sekarang komunikasi tulisan iaitu nota dan juga memo. Nota-nota ni biasa kita tampal di papan notis di tempat yang mungkin banyak laluan trafik pelajar lalu, pelajar nampak. Dan boleh juga letak dalam SPIN ataupun dalam learning management system di mana pelajar boleh lihat pengumuman-pengumuman dan respon atau beri reaksi terhadap pengumuman yang diberikan. Apapun kita gunakan bahasa formal untuk tujuan pengumuman. Kalau kita tampal di papan notis, pastikan dia selamat dan tidak diganggu. Dan nota haruslah mempunyai tarikh dan juga masa. Supaya pelajar tahu bahawa
Dan orang lain juga tahu bahawa tarikh dan masa ketika nota itu dikeluarkan dapat membezakan di antara perkara ini sama ada penting atau tidak penting, atau mereka sudah tertinggal ke belakang misalnya dalam hal-hal tertentu. Dan kelebihan nota memo ni, dia bercetak, dia murah. Kita print satu, tampal dan biarkan orang boleh baca. Dan kalau kita letakkan dalam digital, kita dapat sebar secara lebih meluas dan lebih cepat. Begitu juga dengan kelemahan dia, nota yang bercetak ni mungkin terhad dari segi masa dan fizikal. Manakala kalau di internet pula, mungkin kalau talian internet tidak baik, maka ataupun server tidak berfungsi dengan baik, maka sukar bagi orang untuk mendapatkan mesej. Komunikasi elektronik satu lagi yang perlu kita beri perhatian juga ialah forum. Ya, forum dapat digunakan di luar bilik darjah kalau pelajar berbincang dalam bilik kuliah semasa kuliah ataupun di luar kuliah dan kita tidak dapat pantau, maka forum di atas talian ini dapat membantu pensyarah memantau. Dan malah pensyarah juga boleh melibatkan diri dalam perbincangan itu. Bahasa yang digunakan haruslah lebih formal dan bagi pelajar pula, kita tidaklah harus sehingga terpaksa kita melihat tata bahasa dia, nahu dia, lenggok bahasa dia dan kita komen ataupun kita memberi hukuman pula ke atas bahasa yang tidak baik, yang tidak mengikut nahu-nahu, misalnya nahu yang betul. Apa yang penting dalam forum ialah pelibatan mereka yang aktif, sumbangan mereka dalam perbincangan dan bukanlah sangat tentang nahu dalam bahasa itu. Kelebihannya, lebih ramai orang dapat berinteraksi bila kita gunakan forum. Kalau ada pelajar yang mungkin pendiam, malu, seumpamanya dalam bilik kuliah, tetapi apabila berforum, mereka bersedia untuk menyatakan pandangan mereka di dalam forum kerana mereka rasa lebih peribadi, ada privacy dalam perbincangan itu. Dan kelemahan juga ialah akses bergantung kepada talian internet dan juga server. Gangguan-gangguan dalam komunikasi. Kita melihat bagaimana terdapat gangguan dalaman dan gangguan luaran dalam komunikasi dan boleh menjejaskan komunikasi tersebut. Bagi gangguan dalaman, kadang-kadang apabila kita sakit perut, demam, pening kepala, kita tidak dapat bertumpuan dengan baik dalam komunikasi. Begitu juga apabila kita rusing fikiran, kita ada kemalangan semalam atau ada orang telah meninggal dunia yang rapat dengan kita, mungkin kita tak dapat beri perhatian ketika itu, emosi kita kurang stabil. Begitu juga apabila kita ada pandangan yang berbeza, apabila guru bercakap atau pensyarah bercakap tentang suatu perkara, berlaku perdebatan mental pada pelajar yang mungkin tidak setuju ataupun mungkin ada pandangan lain terhadap apa yang disampaikan, maka pelajar tadi tidak dapat bertumpuan kepada apa yang kita sampaikan seterusnya dalam kuliah, tetapi masih duduk berdebat dalam kepalanya. Begitu juga emosi, kita bimbang, takut ataupun rasa gemuruh dalam proses perbincangan itu hingga tak dapat beri tumpuan. Ada setengahnya mungkin daydreaming, bermimpi di siang hari dan tidak dapat beri tumpuan kepada penceramah ataupun pengajar, dan begitu juga sebaliknya dengan kita. Kemudian kita lihat juga gangguan luaran, bising, hiruk pikuk, suasana sekeliling, keadaan yang sibuk di sana sini di tempat kita berbual, bercakap, berkuliah ini boleh mengganggu komunikasi. Kotoran yang ada di dinding, di lantai ataupun di pakaian kita juga boleh mengganggu. Orang tidak beri tumpuan kepada apa yang kita sampaikan, tapi beri tumpuan kepada kopi yang tumpah pada baju. Ataupun sampah yang berselerak di atas lantai di dalam bilik kuliah. Ataupun ada tulisan-tulisan di papan putih yang belum dipadam sebelum kita masuk tadi. Ataupun ada poster ataupun graffiti pada dinding yang mungkin semuanya boleh menarik perhatian pendengar ataupun pelajar dan tidak mereka beri perhatian kepada kita lagi dalam penyampaian kita. Alat bantu persembahan, alat pandang dengar kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Alat pembesar suara tidak berfungsi dengan baik. Kadang-kadang ada, kadang bunyinya ada, kadang putus-putus. Begitu juga dengan LCD ataupun komputer kita yang kadang-kadang berjalan berfungsi dengan baik, kadang tidak. Ini semua boleh mengganggu. Ini dikatakan gangguan. Begitu juga dengan cuaca dan juga suhu di dalam bilik ataupun suasana sekeliling juga boleh memberi kesan ke atas komunikasi. Kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan panjang lebar dalam 5 bahagian sebelum ini, kita dapati bahawa kemahiran komunikasi ini boleh dipelajari. Dia bukan dilahirkan, tidak ada orang yang pandai berkomunikasi. Ia melalui proses yang panjang, proses yang dikutip, yang pengalaman yang dikutip dari masa ke semasa, dan kemahiran ini boleh dipertingkatkan.
Kemudian kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, sama ada untuk meningkatkan kualiti atau yang dapat mengurangkan kualiti kita berkomunikasi. Dengan memahaminya, kita dapat menambah baik proses komunikasi dua hala kita dengan pelajar ataupun dengan orang yang berbual dengan kita. Begitu juga kita memahami elemen-elemen ataupun input-input yang dapat membantu memudahkan, sekali lagi saya tekankan, memudahkan pemahaman dan juga melancarkan komunikasi. Jadi antara lain kita sebut untuk memudahkan pemahaman ini, kita menyatakan maklumat dengan tepat, memberi maklumat yang komprehensif, menggunakan alat pandangan dan seumpamanya. Kesemuanya dapat meningkatkan keberkesanan kita berkomunikasi dengan orang yang sedang kita bicara ataupun orang yang sedang mendengar apa yang kita sampaikan. Sekian dulu, terima kasih. Dan ini adalah antara rujukan yang boleh kita lihat dan manfaatkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudari yang sudi mengikuti modul ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.